Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang pentaksiran berterusan tugasan 3 bagi subjek Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, kod kursus BMMB 1074, di mana tugasan ini bertajuk Peranan dan Pemikiran Tokoh dalam Memartabatkan Bahasa Melayu. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama ialah Amru Baihaqi bin Syahrul Nizam. Seterusnya, yang kedua ialah diri saya, iaitu Muhammad Zuhairi bin Zuhelmi. Dan yang terakhir ialah Muhammad Faris Hazim bin Muhammad Fazli. Sebelum kami meneruskan kepada pembentangan tentang tokoh-tokoh yang kami ambil, kami akan berikan pengenalan tentang perkembangan bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu menyaksikan kemunculan beberapa orang tokoh yang memberi sumbangan yang besar dalam bidang penulisan. Justeru itu, pembentangan ini membincangkan sumbangan beberapa orang tokoh penulis tempatan dan asing dalam bidang penulisan. Tokoh yang pertama ialah Asmah Haji Omar. Profesor Dr. Asmah Haji Omar lahir di Jitra, Kedah pada tanggal 5 Mac 1940. Beliau menerima pendidikan di Sekolah Melayu Jitra, Malay Girls School dan Sultan Abdul Hamid College. Beliau seterusnya melanjutkan pengajian ke Universiti Indonesia dan memperoleh ijazah sarjana muda dan sarjana dalam bahasa dan kesusasteraan Indonesia serta PhD dalam linguistik di Universiti London. Sebagai pakar Nahu Bahasa Melayu dan perancangan bahasa, beliau berkhidmat di Universiti Malaya dan memegang pelbagai jawatan termasuk Profesor Linguistik dan Timbalan Naib Chancellor. Profesor Dr. Asmah Haji Omar juga terlibat dalam NGO dan Persatuan Linguistik. Hasil penulisannya berangkumi buku dan artikel dalam majalah serta akhbar. Beliau dianugerahkan Pingat Jasa Negara PJN dan gelaran Datuk pada tanggal 1997 atas sumbangan dalam memartabatkan bahasa Melayu dan meningkatkan citra wanita di negara ini. Baiklah, kita bergerak kepada tokoh yang seterusnya. Tokoh yang seterusnya ialah Abdullah Hassan. Profesor Dr. Abdullah Hassan dilahirkan di Teluk Intan pada tanggal 1942. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Gunung Semanggul dan melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya dalam pengajian Melayu dan linguistik. Beliau memulakan kerjaya sebagai tutor di Universiti Malaya sebelum menjadi pensyarah Universiti Sains Malaysia, di mana beliau diangkat sebagai Profesor Madya. Profesor Dr. Abdullah juga aktif dalam jawatan kuasa bahasa dan telah menghasilkan banyak karya dalam linguistik. Beliau diiktiraf sebagai ahli bahasa yang berkaliber dan pernah menjadi profesor pelawat di Universiti Ohio serta menerima beasiswa Fulbright Hays untuk pendidikan di Amerika Syarikat. Seterusnya ialah Awang Sarian. Yang berhormat Senator Profesor Emeritus Dr. Datuk Seri Dr. Haji Awang bin Sarian lahir di Kampung Teluk Kerang Pontian, Johor pada tanggal 20 Oktober 1953. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Agama Teluk Kerang serta melanjutkan pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Malaya. Beliau berjaya meraih ijazah dalam bidang linguistik dan falsafah pendidikan. Kerjaya beliau bermula sebagai editor di FEP International Sedan Berhad dan berkhidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka serta beberapa universiti, termasuk Universiti Islam Antarabangsa UIA dan juga Universiti Brunei Darussalam. Kini beliau adalah senator di Dewan Negara Malaysia sejak 20 Mac 2023. Awang Sarian telah menghasilkan banyak karya termasuk buku dan kertas kerja di pelbagai peringkat antarabangsa. Beliau juga terlibat dalam pelbagai jawatan kuasa dan organisasi bahasa serta mewakili negara dalam forum antarabangsa. Sumbangan beliau dalam pengembangan bahasa Melayu diakui dengan pelbagai anugerah termasuk pingat dan ijazah kehormat serta pengiktirafan dari institut dalam dan luar negara. Seterusnya, tokoh Nik Safiah Karim.
Profesor Dr. Nik Safiah dilahirkan di Kampung Bangor, Kota Baru, Kelantan pada 17 Disember 1939. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baru, Kelantan dari 1948 hingga 1952. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Maktab Perempuan Melayu Jalan Damansara, Kuala Lumpur dari 1953 hingga 1957, di mana beliau memperoleh Cambridge School Certificate. Selepas itu, beliau meneruskan pengajian di St. Francis Xavier Institute, Melaka hingga tamat tingkatan 6. Beliau kemudian melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya, meraih ijazah sarjana muda sastra diikuti dengan ijazah sarjana dari universiti yang sama dan ijazah kedoktoran dari Universiti Ohio pada tahun 1972. Kejayaan akademik Prof. Dr. Nik Safiah bermula sebagai tutor di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya pada tahun 1963. Beliau kemudian menjadi pensyarah di jabatan yang sama dan menjawab jawatan Profesor Madya pada tahun 1976. Dalam bidang pentadbiran, beliau memulakan kerjaya dengan pelantikan sebagai timbalan Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial sebelum menjadi dekan dari tahun 1982 hingga 1984. Selain itu, terlibat dalam bidang pendidikan. Profesor Dr. Nik Safiah turut aktif dalam perubahan bukan sahaja kerajaan seperti ahli pengasas Persatuan Linguistik Malaysia dan sebagainya. Beliau turut melibatkan diri dalam kerja-kerja kebajikan dengan mengasaskan Pertiwi yang memperjuangkan nasib kaum wanita. Hasil tulisan juga banyak tersiar dalam buku, majalah, jurnal dan akhbar tempatan. Sebagai contoh, unsur penerangan dalam ayat berita harian 1996. Seterusnya, tokoh Munshi Abdullah. Nama sebenar Abdullah Abdul Kadir Munshi adalah tokoh bahasa Melayu moden terkenal pada abad ke-20. Dilahirkan pada Ogos 1796 di Kampung Pali, Melaka. Beliau mendapat gelaran Munshi pada usia 11 tahun kerana mengajarkan pendidikan agama kepada askar Melayu. Abdullah Munshi bertugas sebagai penyalin dokumen untuk Sir Stamford Raffles yang tiba di Singapura selepas penjajahan Syarikat Hindia Timur British dan Kerajaan Johor pada tahun 1819. Kedatangan Raffles menjadi penduduk Singapura ketika itu seramai 150 orang, terdiri daripada orang asli dan pengikut Datuk Temenggung. Hubungan beliau dengan pegawai Inggeris mempengaruhi pemikirannya. Penulisan tentang sejarah Singapura oleh Abdullah Munshi menjadi rujukan penting untuk kajian sejarah tanah Melayu pada abad ke-19. Gaya bahasa yang menggunakan bahasa perbualan sehari-hari menunjukkan pembaharuan dan pemikiran dan menandakan awal bahasa Melayu moden. Karya-karya Abdullah Munshi termasuklah Hikayat Abdullah 1849 mencerminkan keindividuan yang jarang ditemui dalam karya klasik. Walaupun beliau mengemukakan ideal baru yang sukar diterima pada zamannya, kritikan beliau tidak mempengaruhi pemikiran masyarakat Melayu. Antara karya yang dihasilkan adalah Hikayat Kalilah Wadamilah 1835, Kitab Adat Segala Raja-Raja Melayu 1837 dan Kisah Pelayaran Abdullah ke Jeddah 1854. Abdullah Munshi meninggal dunia di Jeddah pada tahun 1854 ketika dalam perjalanan untuk menunaikan haji. Beliau dikenali sebagai bapa sastra Melayu moden kerana karyanya lebih berpijak di bumi nyata dan tidak berlandaskan mitos atau khayalan. Seterusnya, Oti Duset. Nama penuh beliau adalah Ormond Theodore Duset. Dilahirkan di Surrey, England pada 16 November 1886. Setelah tamat pengajian di Ashbourne College dan University of London, beliau menjadi guru di Sekolah Tinggi Melaka pada tahun 1912 sebelum dilantik sebagai pengetua di Maktab Latihan Melayu Melaka pada tahun 1914. Pada tahun 1923, beliau menjadi penolong pengarah pelajaran Melayu dan pengetua di Sultan Idris Training College, SITC. Oti Duset mula tertarik dengan bahasa Melayu semasa bertugas dalam kerajaan kolonial dan menyedari kekurangan bahan bacaan dalam bahasa tersebut. Dalam surat kepada William Arrow
Beliau mengadu tentang kualiti pendidikan yang rendah dan kekurangan bahan bacaan. Beliau berusaha memajukan pendidikan di sekolah Melayu dan merancang untuk menubuhkan pustaka seperti Balai Pustaka di Indonesia. Dengan kerjasama Sabah, Lusek mengusulkan penubuhan Pejabat Karam Mengaram PKM untuk menulis dan menterjemah buku pelajaran serta novel. Beliau juga mencadangkan perpustakaan bergerak untuk mempromosikan buku di kawasan kampung. Oti Lusek menggalakkan guru dan penulis menghasilkan karya dalam bahasa Melayu. Antara bukunya ialah Kitab Pelita Mengarang 1923, Kitab Pendoman Guru Penggal 1 dan 2 1926 serta terjemahan karya Shakib Speh Macbeth 1943. Beliau juga menghasilkan buku matematik untuk kegunaan pelajar dan guru Melayu. Lusek berusaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pendidikan menengah dan mendorong semangat nasionalisme dalam kalangan pelajar. Beliau sering menentang tindakan kerajaan kolonial yang dianggap tidak munasabah. Akhirnya beliau memilih untuk bersara pada tahun 1936. R.O. Winstead atau lebih dikenali Richard Olaf Winstead dilahirkan pada 2 Ogos 1878 di Oxford, England dengan ayah berbangsa Sweden yang menjadi rakyat Britain. Beliau mendapat pendidikan di Magdalen College School dan New College, Oxford. Meraih Master of Arts serta Doctor of Letters pada tahun 1920. Pada tahun 1902, beliau tiba di Tanah Melayu sebagai nazir sekolah-sekolah di Perak dan memulakan kerjaya sebagai pegawai pelatih. Beliau menjadi presiden pertama Raffles College, Singapura dari 1921 hingga 1931 serta memegang jawatan lain seperti Setiausaha Bersekutu dan anggota Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat. Setelah bersara, pada tahun 1935, beliau kembali ke London dan berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti London di mana beliau dilantik sebagai Honorary Fellow dalam bidang Melayu di School of Oriental and African Studies. Pada tahun 1946, beliau bersara dari Perkhidmatan Pendidikan. R.O. Winstead berperanan penting dalam pendidikan orang Melayu, termasuk penubuhan Sultan Idris Training College pada 1922. Dalam bidang bahasa, beliau menerbitkan 2 kamus iaitu A Practical Modern Malay English Dictionary 1952 dan An Unabridged English Dictionary 1958 yang diiktiraf sebagai kamus Melayu yang paling komprehensif. Beliau juga menghasilkan kamus Dictionary of Colloquial Malay dan menyusun tata bahasa Melayu berdasarkan sejarah Melayu dan Hikayat Abdullah. Menghasilkan Malay Grammar pada 1914. Dalam kesusastraan, beliau menulis A History of Classical Malay Literature dan menyunting beberapa karya seperti Hikayat Bayan Budiman, karya lain termasuk The Malay Magician dan sejarah-sejarah seperti History of Malaya. Semasa menjadi penolong pengarah pelajaran, beliau menyelidik pendidikan vernakular dan menghasilkan laporan yang membawa kepada penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris pada 1922. Beliau juga menulis dan 2 buku mengenai pendidikan iaitu Education in Malay 1923 dan The Educational System in Malaya 1931. Beralih kepada W.G. Shelley atau lebih dikenali William Gladstone Shelley, lahir pada tahun 1862 di Norfolk, England, memulakan karirnya di Tanah Melayu sebagai tentera sebelum beralih menjadi paderi dan terlibat dalam pergerakan Christian Methodist Episcopal Church di Singapura. Pada tahun 1904, beliau berpindah ke Melaka dan aktif menulis dalam bahasa Melayu dengan kerjasama Encik Sulaiman bin Muhammad Nur, seorang penyair Melayu. Shelley menunjukkan minat mendalam terhadap bahasa dan kesusastraan Melayu, menekankan bahawa bahasa Melayu tetap hidup walaupun dijajah pelbagai bangsa. Sejak 1898, beliau menghasilkan banyak karya dalam bidang ini termasuk A Practical Malay Grammar 1899, Malay English Vocabulary 1925, Kitab Kiliran Budi 1906, Hikayat Hang Tuah 1963, Kitab Perjanjian Baharu 1910, Kitab Perjanjian Lama 1912, Baba Malay, An Introduction to the Language
of the Street-Born Chinese 1913 and English Malay Dictionary 1916. Minatnya terhadap kesusastraan Melayu mendorongnya mempelajari tulisan Jawi, memandangkan banyak maklumat penting hanya terdapat dalam manuskrip lama. Karya paling penting beliau, A Practical Malay Grammar, membahas tata bahasa Melayu dan diterbitkan di Singapura. A Malay English Vocabulary juga merupakan buku penting yang mengandungi lebih 7,000 kosakata. Shelabe turut menghasilkan An English Malay Dictionary yang membahagikan bahasa Melayu kepada bahasa Melayu tinggi dan bahasa Melayu pasar. Karya agung seperti Hikayat Hang Tuah disusun dan diterbitkan setelah kajian perbandingan dengan naskah asal. Melalui penguasaan bahasa Melayu, beliau mendapat sokongan masyarakat dan kerajaan kolonial Inggeris. Shelabe menerbitkan edisi-edisi sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Sri Rama, serta menterjemah Hikayat Abdullah. Menurut Profesor Tiu, penerbitan Shelabe tentang perumpamaan dan kiasan menunjukkan keinginannya untuk berbakti kepada anak-anak Melayu. Shelabe meninggal dunia pada tahun 1947 dan karya-karyanya terus dicetak hingga 1957. Sebagai kesimpulan, tokoh-tokoh seperti Richard Olah Winstead, William Gladstone Shelabe, Oti Dusek, Munshi Abdullah Asmah Haji Omar, Nik Safiah Karim, Abdullah Hassan dan Awang Sarian berperanan penting dalam mematabatkan bahasa Melayu melalui semangat mereka dalam pendidikan, penyelidikan dan kesusastraan. Mereka telah memperkukuh penggunaan dan pemahaman bahasa ini. Karya mereka dalam tata bahasa, kamus dan sastra memperlihatkan penghargaan terhadap bahasa Melayu dan komitmen untuk mendidik generasi akan datang dan diangkat. Usaha bersama ini memastikan bahasa Melayu terus berkembang dan diangkat sebagai medium penting dalam pendidikan dan kebudayaan, memberikan inspirasi kepada generasi seterusnya untuk mempertahankannya.